Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan mulakan bab 4 elektronik atau bab yang 9 daripada tingkatan 4. Jadi tapi ini bab yang keempat daripada tingkatan 5 lah. Oke, sebelum ini kita sudah belajar mengenai dengan elektrik walaupun belum habis sebelumnya, tapi tak apa, kita teruskan saja untuk bab elektronik. Jadi sebelum memula, saya mengharapkan kamu sudah bersedia dengan apa-apa saja alat tulis, buku nota, buku teks, dan apa yang perlulah supaya boleh catat isi-isi yang penting untuk bab elektronik. Baik, kita pergi dulu kepada 41 osiloskop sinar katod. Ini mungkin ada jarang yang nampak ni, mungkin ada yang panggil ni sebagai TV. Ini bukan TV ya. Ini OSK namanya. Nantilah kita bincang ni. Ini adalah salah satu nanti kita bincang dia punya fungsi. Nanti kita akan tengoklah. InsyaAllah kalau kesempatan kita akan tengok ini secara lebih dekat dan buat praktikal lah macam mana nak menggunakan osiloskop sinar katod. Kalau nak lebih lanjut, bolehlah Google ke, pergi tengok YouTube dan sebagainya. Okey, seterusnya ini adalah hasil pembelajaran. Dia ke akhir kelas pelajar akan dapat 1. Menerangkan pancaran termion, yang kedua menerangkan sifat-sifat sinar katod, yang ketiga menguraikan prinsip-prinsip kerja osiloskop sinar katod. Okey, jadi teruskan lagi. Okey, konsep pancaran termion. Okey, teman-teman sekali, untuk menghasilkan pancaran termion perlu ada suhu. Suhu kena ada pertambahan suhu yang menunjukkan tenaga kinetik yang dipanaskan ni logam lah. Jadi tenaga kinetik atom ataupun zarah pada logam tersebut haruslah tinggi. Jadi suhu ini menunjukkan tenaga kinetik zarah pada logam. Lepas tu elektron atau ion daripada logam terbebas dan menghasilkan pancaran elektron dikenali sebagai pancaran termion. Termion ini berasal daripada dua perkataan, iaitu term, iaitu suhu, ion lah, iaitu zarah yang bercas. Seterusnya, sinar katod pancaran termion melalui diod termion. Okey, ini adalah konsep kerja ataupun komponen asas dalam OSK yang kita tengok awal tadi, iaitu filamen di katod dipanaskan oleh VLT ataupun bahasa Inggerisnya extreme apa tu nama dia tu, ataupun voltan lambau tinggi lah. Okey, bekalan kuasa voltan lambau tinggi. Okey, seterusnya elektron dibebaskan daripada filamen dan memecut ke arah anod. Anod, kalau elektron itu negatif, anod ni positif lah. Okey, dan seterusnya menghasilkan alur elektron yang terhasil dikenali sebagai sinar katod. Baik, seterusnya ciri-ciri sinar katod. Yang pertama sekali bercas negatif. Kalau cas negatif ni kita faham, kalau cas negatif maksudnya elektron. Okey, boleh dipisukan oleh medan magnet. Kalau boleh dipisukan oleh medan magnet, maksudnya zarah tersebut mempunyai cas. Okey, mempunyai cas ataupun ada kutub. Yang ketiga, boleh dipisukan oleh medan magnet. Ini memang ada kutub lah. Yang seterusnya bergerak dengan laju yang tinggi. Dan seterusnya yang terakhir sekali, yang ke-5, bergerak pada garis lurus. Okey, seterusnya. Baik, boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Boleh dipesongkan oleh medan elektrik maksudnya ada cas lah. Maksudnya kalau kita tengok di sini maksudnya elektron ni bercas negatif, dia akan dengan laju tinggi tetapi dia akan turun ke bawah ke arah positif ini. Jadi maksudnya elektron ini tertarik kepada plat positif. Ini medan dipesongkan oleh boleh dipesongkan oleh medan magnet. Maksudnya ini medan magnet apa ni? Utara kah, selatan kah? Nanti kita bincang macam mana. Kalau ada soalan, saya jawablah. Okey, seterusnya kajian ciri-ciri sinar katod melalui tube maltis. Okey, bergerak dalam garis lurus, imej palang maltis pada skrin pendaflow.
Yang ini pun ada dalam lab kita. Boleh dipasukkan oleh medan elektrik bercas negatif. Boleh dipasukkan oleh medan elektrik bercas negatif. Kita tinggalkan dulu sekejap. Jom buat latihan cuci otakmu. Muka surat 192, buku teks. Ni saya nak kamu buatlah nanti. Muka surat 192 ni. Ni contoh-contoh dia yang ada dalam buku teks kamu. Baik. Saya tinggalkan itu sebagai kerja kamu lah. Seterusnya, alat yang menukarkan isyarat elektrik kepada visual ataupun graf. Graf dipaparkan pada skrin pada flow kesan daripada surihan sinar katod. Terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu senapang elektron, sistem pemesongan dan skrin pendap flow. Skrin pendap flow ni dia ada satu bahan yang peka. Pendap flow ni adalah satu bahan kimia yang peka kepada cahaya. Apabila ada sesuatu, sekiranya ada hentaman daripada elektron, ia akan menghasilkan cahaya. Seterusnya, ini struktur. Ini pun ada dalam buku teks. Ini kamu boleh kaji kemudian. Ada beberapa komponen. Tadi ada 3 komponen asas. Ada senapang elektron dan ada skrin dan sebagainya. Komponen senapang elektron. Ini. Ada 1, 2, 3, 4 filamen, iaitu katod. Filamen katod ini adalah terminal negatif, menghasilkan sinar katod. Grid mengawal bilangan elektron yang melalui tube. Anod memfokuskan sinar katod supaya satu alur cahaya yang tajam pada skrin pendap flow. Anod memecutkan menambah kelajuan sinar katod yang terhasil sebelum sinar katod dipesongkan. Jadi dengan kata lainnya, anod ini akan cuba untuk menjadikan zarah-zarah ini memecut pada laju yang tinggi dengan laju cahaya lah, senang cerita. Seterusnya, komponen sistem pemesongan. Dia ada plate X dan plate Y. Kita boleh nampak ini plate X dan plate Y. Plate Y memesongkan sinar katod ke atas atau ke bawah. Boleh dijelaskan mengikutkan gandaan Y. Nanti kita akan tengok ada di sini nih, butang-butang gandaan Y, gandaan X. Ini ada di sini. Ini kena buat praktikal lah. Kalau terang saja teori ini susah sikit nak faham. Tapi insyaAllah kita akan cuba buat nanti. Plate X memesongkan sinar katod secara mengufuk. Dia ada pasti X dan pasti Y. Seterusnya, komponen skrin pendap flow berfungsi memberikan isyarat elektrik dalam bentuk visual. Sinar katod elektron yang berkelajuan tinggi melanggar skrin disalut bahan pendap flow, zinc sulfida, akan menghasilkan tumpukan cahaya. Tenaga kinetik daripada elektron ditukar kepada tenaga cahaya pada skrin. Terus, ini skrin pendap flow. Yang ini, yang segi 4 ni. Itu skrin pendap flow. Contoh paparan pada skrin OSK. Nanti kita akan nampak dia ada jalur-jalur cahaya ni. Dia akan bergerak turun naik. Bergantung kepada signal lah. Tidaklah semua mesti begini. Kadang-kadang ada titik, ada garis begini. Kadang-kadang dia bentuk sinusoidal. Tengoklah pada signal mana yang disambung pada OSK. Mengukur beza keupayaan dengan OSK. Ini nanti kita buat. Seterusnya, ini pun ini dalam latihan kamu lah. Kamu akan buat nanti ni. Lintar dasar massa dihidupkan. Ini paksi Y, ini paksi X. Inilah gandaan tadi. Gandaan kita akan tentukan satu kotak ini berapa dia punya nilai. Dan ini paksi X, ini paksi Y. Betul lah, ini X, ini Y. Alright. Ini adalah arus signal bagi arus ulang alik. Ini adalah arus terus. Ini adalah untuk arus ulang alik. Jadi kena fahamlah macam mana bentuk dia. Tu saya kata tadi, tidak mestinya bentuk mata gergaji kadang lurus, kadang bentuk sinusoidal. Ini maksudnya sinusoidal, turun naik ni. A arus terus, B arus ulang alik. Terus. Ini urutan puncak ke puncak. Ini nanti kita bincang.
Okey, kelebihan menggunakan OSK money voltmeter untuk ukur beza keupayaan. Pertama sekali, boleh ukur kedua-dua beza keupayaan arus terus dan arus ulang-alik. Kita boleh nampak tadi kan signal yang mula-mula tadi. Bukan signal yang ini. Okey, dan juga ini. Kalau gunakan voltmeter, dia boleh ukur arus terus sahaja. Ukur julat ukuran yang lebih luas, ini kita boleh adjust ataupun kita boleh tentukan calibrate nilai pada kotak itu. Dapat menentukan frekuensi arus ulang-alik. Ini yang bentuk ini tadilah, memerlukan frekuensi yang bentuk begini. Ini ada frekuensi dia. Ini panjang gelombang, frekuensi dia yang ini sampai sini, masa dia berapa? 1 peti lah. Ini sudah belajar juga kan dalam gelombang. Okey, dapat paparan dalam bentuk graf, dapat menentukan frekuensi arus ulang-alik. Okey, ini T. Itu arus ulang-alik sahaja selang masa. Frekuensi AU. Ini arus ulang-alik. Ini betul untuk dapatkan frekuensi dia 1 peti. Okey, contoh bacaan. Ini skala voltan puncak selang masa. Okey, latihan mesti 41 nombor 3. Ini buat latihan juga ni. Okey. Baik, saya fikir itu saja dulu untuk pengenalan kepada OSK. Jadi apa-apa soalan nanti boleh WhatsApp ataupun boleh buat voice record, boleh hantar kepada saya. Kalau tidak pun teks sajalah. Okey. Itu saja untuk 41 tajuk 4 iaitu elektronik. Sekian, terima kasih.